Kalau seorang ibu dia kata dia lebih berhak terhadap harta anak lelaki dia, ibu ni adakah dia lupa dulu suami dia juga yang bagi nafkah? Bayangkan kalau dia berada di kedudukan suami dia lebih utamakan ibu. Dia terasa tak? Kalau dia ingat balik, yelah ustazah, saya tak boleh terima lah ustazah, tapi suami saya bagi nafkah cukup. Jadi sekarang jangan jadi seorang ibu yang menghalang anak lelaki untuk memberikan nafkah cukup kepada anak isterinya. Dah, Islam ini adil. Kita macam roda, pusing-pusing benda yang sama. Terus selama mana ia menjadi tanggungjawab terhadapnya, maka tanggungjawab kepada isteri adalah diutamakan kecuali dalam keadaan darurah. Ibu bapa memerlukan bantuan, maka itu diberikan kepadanya. Kalau ibu bapa betul-betul darurah, betul-betul sakit, betul-betul memerlukan, maka keadaan itu saja perlu diutamakan ibu ayah. Itu dia tadi sedikit sebanyak persoalan dan juga jawapan yang telah pun diberikan oleh Ustazah Asma Harun tadi dalam petikan TikTok tadi. Dan hari ini seperti yang telah kami war-warkan tadi, topik yang akan kita bincangkan adalah nafkah yang tidak dilangsai. Apa sebenarnya betul-betul nafkah yang patut dan seharusnya menjadi kewajipan untuk dibayar oleh seorang suami, bukan sahaja kepada isteri dan anak-anak, mungkin juga kepada ibu bapa. Dan bagaimana pula sekiranya nafkah ini tidak dapat dilangsaikan oleh suami, siapa dalam kalangan ahli keluarga suami ini tadi yang perlu memikul tanggungjawab ini. Bersama dengan saya dan Fahrin yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang adalah Tuan Faisaluddin Yusof yang merupakan seorang peguam syar'i yang tidak asing lagi bersama kami di Wanita hari ini. Fahrin. Ya, Assalamualaikum Tuan Faisal yang bersama dengan kita yang nak membincangkan topik kita nafkah tidak dilangsai ni. Okey Yana, tadi sedikit kita dah kongsi dengan para penonton. Mungkin beberapa situasi. Okey, tapi tak apa. Dengan Tuan Faisal, mungkin Tuan kita mulakan dengan asas definisi nafkah ini terlebih dahululah sebelum kita hurai lebih lanjut. Silakan. Terima kasih Fahrin dan juga Yaina. Ya Tuan. Menceriakan semua penonton ya, terutama wanita-wanita yang menonton kita ni ya. Baik ya. Basically nafkah ni mudahnya adalah satu tanggungjawab ya daripada seorang ketua keluarga. Kalau ketua keluarga tu macam kita ni Fahrin suami lah ya. Dia menyediakan nafkah dari segi dia beri bentuk kita kata tempat tinggal, kemudian dari segi makanan, pakaian, kemudian dari segi wang ringgit belanja ya. Itu yang asas ya, yang asas kepada ahli keluarga kita. Siapa ahli keluarga kita ni? Nombor satu yang paling hampir dengan kita, isteri kita lah. Kemudian anak-anak kita, kemudian mak ayah kita, kemudian datuk dan nenek kita, kemudian adik-beradik kita. Sebab itu dalam Islam, dia dinamakan sebagai nafkah usul dan juga nafkah furu'. Nafkah usul ini yang atas kita, iaitu mak ayah kita, datuk, nenek, semua ya. Furu' ni adalah nafkah yang diberikan kepada bawah tanggungan kita, isteri, anak-anak, sampailah ke peringkat cucu. Jadi dalam hal ni macam yang Ustazah cakap tadi tu, nafkah ini bergantung kepada kemampuan ya, Fahrin dan juga Yana ya. Jadi nanti Yana kalau dah kahwin, janganlah minta yang luar biasa daripada suami. Baik. Kahwin Dengar tu Yana. Baik bang. Kesian suami. Tapi kalau suami tu level-level Fahrin, minta je Yana. Tak boleh kasih can tu Tuan. Aduh. Jadi itulah mukadimah ya buat Fahrin dan juga Yana ya. Maknanya dari segi makan minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau tiap-tiap hari isteri kita kan Fahrin pakai baju macam Yana tu, mau tercabut rambut kita Fahrin. Jangan begitu. Kita. Baju yang saya pakai ni pun sponsor Tuan. Okey baik Tuan. Tuan bercakap tentang kemampuan suami untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, betul? Menjadi persoalan juga kan Tuan, macam mana kalau isteri ni tadi berkemampuan, malah ada dalam kalangan isteri yang sebenarnya lebih berkemampuan dari suami. Adakah nafkah itu sudah pun orang kata shifted ataupun dialihkan dan suami itu tidak lagi perlu memberikan nafkah ini ataupun macam mana Tuan Faisal? Kalaulah begitu caranya kan boleh berubah pula tanggungjawab nafkah ni, seronok saya. Lagi seronok bagi dema yang kahwin ramai, 4 orang isteri.
Empat tanggung Oi, saya. kemain Tanggung dia, siapalah suami. Saya seorang je isteri. Okey, baik. Dalam hal begini, baik dari segi hukum maupun dari segi undang-undang dalam negara kita, nafkah ini kekal sampai bila-bila tanggungjawab kepada seorang suami. Sama adalah suami itu dulunya pendapatannya ada, sekarang tak ada pendapatan yang banyak macam dulu. Sama ada isterinya lebih banyak pendapatannya daripada dia, maka tanggungjawab memberi nafkah itu wajib kepada suami. Jadi dalam hal ini kata kuncinya mampu. Kalaulah suami itu tak mampu nak berikan gelang emas macam dalam iklan tu, dalam suara tu, berilah orang kata yang cantik, pakaian yang memenuhi untuk isteri, ya, yang ikut kemampuan dia. Jadi tak akan sampai bila-bila tanggungjawab memberi nafkah ni berpindah pula kepada isteri. Mentang-mentanglah isteri itu kerjanya tetap, kemudian gajinya tiap-tiap tahun meningkat, suami pula kerjanya mungkin kerja niaga-niaga biasa, tak ada pendapatan yang tetap. Hari pertama dia kata, yang abang tak ada pendapatan lah, yang pendapatan tahun ni tak berapa cukup. Jadi tolonglah bantu-bantu bayar bil. Disebabkan kasih dan sayang, cinta sangat kepada suami kita ni pun, maka isteri itu pun tak apalah bang, bulan ni sampai hujung tahun disebabkan PKP COVID ni, sebab sayang je yang kerja-kerjaan, maka sayang sponsor lah semuanya. Okeylah. Rupa-rupanya dalam diam dia tak bagi tahu kat bini dia tu dah pendapatannya banyak, perniagaannya bagus. Kejap-kejap diam-diam dia belanjanya perempuan lain, dia belanjanya mak ayah dia pula. Aduh kan, dan diam-diam. Maka berdosa ya dalam hal begini. Jadi jangan jadikan situ sebagai orang kata amalan. Ya Farin, gelak-gelak juga Farin. Ingat Farin? Dengar tu Farin. Kak Elina ni baru je WhatsApp saya ni. Okey, tapi cukup menarik penjelasan tuan-tuan. Tapi dia berbalik pada satu perkara, satu perkataan yang agak subjektif tau. Kemampuan. Betul Farin. Jadi macam mana kita nak ukur apakah itu cukup? Apakah kemampuan itu setakat mana? Sedangkan kita kena tahu kemampuan, keperluan, kehendak. Kehendak ni tak kira kan. Jangan macam-macam. Jadi dia boleh kata, awak dah bagi tapi saya rasa tak cukup. Saya rasa awak mampu. Tapi macam mana kita nak ukur tentang kemampuan dan juga keperluan ni? Okey. Ini antara perkara ataupun topik ataupun subjek matter yang sentiasa dipertikaikan baik di mahkamah ataupun sebelum kes dibawa ke mahkamah kan. Ada isteri-isteri yang mempertikaikan, tahun ni saya punya nafkah setiap bulan 1,000. Tahun depan kena naiklah 2,000. Tahun yang akan datang kena naiklah 3,000. Tahun ini kereta saya yang abang belikan Honda je. Tahun depan kenalah BMW ataupun Mercedes. Tahun lagi satu kenalah naik lagi Jaguar ke apa kan. Jadi itu very subjektif, bergantung kepada pendapatan suami. Sebab itu bila dibawa kes kepada mahkamah, hakim akan tengok, akan menilai berdasarkan kepada dua faktor, iaitu apa yang nak dituntut oleh pihak isteri itu ataupun ahli keluarga. Yang kedua, dia akan tengok kemampuan. Bak kata Farin tadi, memang susah kita nak jadi formula macam mana nak cari apa yang dikatakan sebagai kemampuan tu. Dalam hal begini, kaedah fiqh mengatakan bahawa kemampuan untuk memenuhi itu yang paling penting ikut dipanggil yang perkara-perkara asas. Makan minum, tempat tinggal, lepas itu dari segi pakaiannya, mungkin kalau ada lebihan duit poket dan sebagainya. Dalam hal ni, kalau orang kata kalau suami itu mampu untuk bagi beras biasa, makanan biasa, tapi isteri kata tak boleh, kita kena pakai beras yang mahal-mahal ni, walaupun dalam hakikat sekarang ni mungkin dalam masalah kegawatan dan sebagainya. Jadi dalam hal begini, isteri kena memahami, janganlah tekan sangat suami sampai suami itu tak mampu nak buat apa-apa, sampai dia berhutang keliling pinggang, sampai dia terpaksa meminjam dengan alung sebagainya. Kesian suami. Dalam hal ini, katakanlah pihak isteri rasa dah tak ada, orang kata suami ni memang tak mampu. Suami ni memang disebabkan nafkah ni saja, suami ni memang tak boleh tunaikan dia punya
hak sebagai seorang isteri. Maka cara yang terbaik adalah untuk isteri mendapatkan nasihat daripada pihak Jabatan Agama Islam sebagai contoh. Lepas tu yang kedua, kalau isteri masih juga tak boleh kata, penting ni, nafkah ni penting pada saya. Saya punya standard of living ni sebab saya ni mungkin anak orang yang besar-besar. Awak anak orang biasa je. Saya daripada keluarga. Saya kena ada standard of living yang begitu. Kena ada orang gaji 4-5 orang. Saya tak boleh masak. Orang gaji saya yang kena masakkan apa semua. Jadi kalau dalam hal begini, bila dah macam orang kata dah tak sekufu, maka adalah cara yang terbaik kena melaporkan perkara ni kepada mahkamah untuk dapatkan orang kata mungkin pelepasan ataupun memutuskan ikatan perkahwinan tu. Tapi janganlah macam itu, Yana. Waktu senang, waktu suami tu kaya raya, sanggup hidup bersama. Tapi bila suami tu diuji, sudah mula berkira-kira. Jangan begitu, kesian suami kan. Betul. Tapi suami pula jangan ambil peluang. Mentang-mentang isteri dia boleh bertolak ansur, dia pun tutup sebelah mata, dia relax. Dia cukuplah tu. Baju 5 tahun nak raya tahun ni, pakailah baju 10 tahun yang dulu. Kesian dah. Orang kata you jam I jam lah. Betul tak? Susah senang sama-sama. Baik. Tuan Faisal, saya ada satu soalan yang diajukan oleh penonton kita sebenarnya. Yang bertanya, macam mana kalau keadaan ibu bapa suami dalam keadaan darurat, tapi pendapatan suami sedikit dan hanya mampu bagi nafkah untuk ibu bapa dia. Dan cakap pula dekat isteri, tak mampu nak bagi nafkah dekat isteri buat sementara waktu. Dan mungkin juga daripada soalan ni, apa yang boleh dikembangkan lagi adalah sebagai seorang suami ni, tanggungjawab utama nafkah pertama yang harus diberikan adakah kepada ibu bapa ataupun kepada isteri dan anak-anak terlebih dahulu? Okey, dalam hal begini saya jawab yang nombor 2 dulu supaya boleh faham. Dalam Islam, tanggungjawab memberi nafkah ni bila kita dah jadi ketua keluarga ni Farin dan juga yang lain-lain nombor 1 yang wajib adalah isteri kita. Tapi sebelum tu kita kena tengok ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nafkah ni mulakan dengan diri kita dulu. Bila ada lebih baru kepada ahli keluarga kita. Maksud ahli keluarga tu ulama telah mentafsirkan nombor 1 kena isteri. Yang kedua kena kalau ada anak kecil kita. Yang ketiga, mak ayah. Mak ayah ni, kalau mak ayah kita ni tak berkemampuan, fakir miskin, tak bekerja, tak ada pendapatan, sakit terlantar, maka kita bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada mak ayah kita. Kemudian barulah kepada anak-anak yang lebih besar, mungkin anak-anak yang baru lepas universiti tapi tak ada kerja-kerja lagi kan. Kemudian barulah kepada peringkat datuk, nenek dan sebagainya. Cuma dalam hal ini, soalan pertama Yana dan soalan penonton tadi, dia ada mak ayah yang tak sihat, mak ayah yang terlantar, kemudian tak ada pendapatan, gaji dia pula sikit, Jadi dalam hal ini dia dalam dilema nak bagi keutamaan kepada isteri ke ataupun kepada mak ayah dia. Dalam hal begini sebenarnya, katakanlah kalau kita ada adik-beradik ramai, kita kena berbincang dengan adik-beradik kita yang lain. Sebab kita kena maklumkan, abang ni pendapatan tak banyak, tapi abang sedar, abang ni abang yang sulung. Korang adik-adik lain pun semua ada kerja. Jadi boleh tak kita sama-sama bantu? Abang mampu sebulannya RM100 aja untuk bagi kepada mak ayah. Jadi korang tolonglah tampung. InsyaAllah kalau rezeki abang murah akan datang, abang akan banyakkan. Bukan abang nak lari tanggungjawab daripada memberi nafkah kepada mak dan ayah, tetapi abang ada juga tanggungjawab yang utama yang wajib akan ditanya nanti oleh Allah SWT, iaitu isteri kita dan juga kita anak-anak abang tadi yang kecil lagi yang masih memerlukan belan. Takkanlah abang nak bagi semua pendapatan kepada mak ayah ni, walau abang pun tahu mak ayah ni tak bekerja, sampai anak dan isteri abang terabai, tak ada makan, tak ada minum. Walaupun isteri kita tu mungkin bekerja, tapi tanggungjawab nak bagi nafkah kepada isteri kita. Setidaknya kalau tak bagi duit belanja kepada bini kan, kita bayar bil elektrik, kemudian kita bayar bil IP, bil air, bil telefon, kemudian dalam peti ais tu setidaknya adalah lauk pauk untuk dimasak. Jangan sampai dekat dapur tu tak berasap langsung. Semua duit belanja kita bagi kepada mak ayah kita. Tak boleh gitu. Walaupun kita nak jadi anak yang soleh, tak nak jadi anak tanggang macam kes tanggang dulu, tapi jangan sampai kita mengabaikan anak bini. Ya begitu ya. Okey Tuan, secara so-called umumnya, teknikalnya kita dah faham. Tapi saya nak bagi satu situasi yang nyata boleh berlaku lah. Okey, katalah kalau memang isteri itu boleh menanggung semua. Okey, menanggung semua. Kita bagilah satu situasi. Tapi status suami itu tetap suami. Betul. Jadi sebagai cadangan, sebagai perbincangan dan saranan,
apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami yang dalam keadaan sebegitu untuk terus orang kata menjalankan amanah dia supaya tidak jatuh berdosa? Bagus soalan ni. Saya rasa Farid punya soalan ni ramai dinanti-nantikan oleh para suami sana kalau yang menonton ni kan. Jadi dalam hal begini ya, nombor satu, kita kena berlaku jujur ya, Farid, sebagai seorang suami. Kita jangan, orang kata dalam hal nafkah ni, ego tu letak ke tepi. Kita kena berlaku jujur dengan diri dan kena berkongsi mungkin kita punya bebanan dan masalah ni dengan isteri. Isteri ni kan, dia akan lebih sayang, percaya dan hormat kepada suami kalau suami itu jujur. Cuba jangan sesekali melukai hati dia dengan kata ada perempuan lain ke apa. Itu memang dia pantang mak nenek kata mak saya. Okey, yang pertama jujur ya. Yang kedua, kita kena memaklumkan kepada isteri, boleh tak minta pertimbangan kalau dia boleh bantu kita, dan kita kena bagi tahu perancangan kita macam mana untuk improve kita punya pendapatan. Kita kena usaha. Jangan pula bila ada masalah kewangan kita baring aja atas tilam, duduk diam aja, tak ada buat apa-apa improvement. Yang ketiga, bila kita ada, bukan sahaja ada keluarga tu, ada isteri dan ada anak, tapi kita ada mak ayah juga. Mak ayah yang lebih, yang kata tua, yang tak ada pendapatan, tak ada kerja. Begitu juga dengan isteri kita, dia mungkin ada mak ayah dia. Jadi kita kena berbincang dengan isteri kita dan kita kena berlaku jujur balik. Bagi tahu bahawa abang ni ada tanggungjawab juga kepada mak ayah. Abang minta izin kalau boleh, abang nak bagi sikit kepada mak ayah. Walaupun hakikatnya tak perlu minta izin pun kepada isteri sebab kita ni adalah ketua keluarga. Tetapi bila kita berbincang, kita bawa kata sama-sama lepas solat ataupun tengah-tengah makan, insya-Allah isteri tu okey. Yang isteri tak mahu adalah kita mengambil kesempatan. Yang isteri tak mahu adalah kita tak bertanggungjawab. Yang isteri paling tak mahu kalau kita tak berlaku jujur dengan dia. Insya-Allah, abang berapa tak cukup bang? Abang perlukan modal tak untuk niaga? Inilah ayang bagikan modal. Bukan setakat bagi modal, ayang akan doakan abang setiap waktu selepas solat supaya berjaya. Supaya kita boleh improve kita punya keluarga dan pendapatan ini. InsyaAllah ya. Itulah sedikit orang kata kata-kata saya nasihat kepada diri saya jugalah dan kepada semua penonton ya. Baik, Tuan Faizal, sebelum rumusankan Tuan, ada satu soalan lagi yang saya nak bertanya, yang mana kalau ada dalam kalangan suami yang tidak mampu lagi untuk melangsaikan nafkahnya, mungkin atas faktor sudah meninggal dunia ataupun kehilangan pekerjaan ataupun tidak lagi berkemampuan. Siapa dalam kalangan ahli keluarga suami ni tadi yang harus memikul tanggungjawab ini untuk diberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak suami ni tadi? Okey, cantik soalan ni Banaya sebagai rumusan ya. Jadi dalam hal begini, apabila orang kata ialah si suami tadi meninggal dunia ataupun sakit tiba-tiba balik daripada kerja, aksiden, terlantar ya, lepas tu tak ada pula coverage daripada mungkin insurans ataupun takaful sebagainya ya, dia kerja makan hari, dia kerja sendiri kan, ataupun mungkin dia menjadi banduan ya. Jadi tak ada siapa yang tengokkan isteri dan anak-anak dia. Di waktu si isteri tu pun mungkin tak ada pendapatan. Dia bergantung sepenuhnya dengan suami tadi. Dia mungkin jadi suri rumah sepenuh masa. Mungkin juga dia adalah menjaga anak jiran dan sebagainya, tapi mungkin tak cukup. Yalah, jaga anak jiran 2-3 orang katalah baru 200-300. Nak bayar bil elektrik pun tak lepas. Jadi siapakah yang akan bertanggungjawab? Dalam hal ini undang-undang dan juga hukum syarak telah menetapkan yang pertama yang bertanggungjawab adalah mak ayah kepada si suami tadi. Datuk dan nenek lah. Kalau datuk dan nenek itu berkemampuan ya. Tapi kalau datuk dan nenek itu tak berkemampuan, yang kedua adalah adik-beradik lelaki kepada si suami tadi. Kata kalau adik-beradik lelaki dia pun tak berkemampuan, maka adik-beradik perempuan tadi. Dalam hal begini, katakanlah seorang tak mampu, tapi kalau ramai-ramai, kata orang muafakat itu membawa berkat. Jadi kongsi-kongsilah pakcik-pakcik dengan makcik ni. Kita jangan pening-peningkan dah kepala datuk dan nenek ni. Datuk dan nenek dah tua. Walaupun dia mungkin ada pendapatan, tapi bila kita serabutkan kepala dia, mungkin dia tidak datang penyakit jantung lah sebagainya. Jadi kita pakcik dengan makcik semua ni, kita pakat bantu. Walaupun mungkin kita bergaduh ke, ataupun tak puas hati dengan adik ipar kita ke, ataupun kita kakak ipar yang kematian suami tadi, tapi kita kena tengok anak dia tu. Apatah lagi kalau ada anak kecil, anak yatim piatu, lagilah besar ganjaran dan juga orang kata pahalanya ya. Jadi itu lagi tanggungjawab kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat lah.
Jadi mungkin kita pun dah sampai ke hujung perbincangan Betul. kita Yana. Ya. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Faisaluddin Yusof, seorang peguam syar'i yang bersama-sama kita memberi pencerahan ringkas tetapi padat mengenai Betul. isu nafkah tidak dilangsaikan. Terima kasih Tuan Faisal. Terima kasih Tuan. Sampai berjumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam. Dan saya kira penjelasan yang diberikan oleh Tuan Faisal hari ini sangat-sangat clear. Kalau tak Betul, faham Yana. lagi, tak tahulah, mungkin sekadar tidak mahu melangsaikan nafkah itu tadi. Tapi ingat, sekiranya tidak melangsaikan nafkah, akan jatuh hutang. Okey, Farid. Dan berdosa Yana. Betul, berdosa besar sebenarnya. Baik, sekejap Okey. lagi kita akan bersama dengan Haris Halim dengan lagu barunya. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.